Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Ustazah nak sambung sikit yang berkaitan dengan kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Ni sambungan daripada tajuk semalam lah, iaitu tentang adab menuntut ilmu. Okey, seperti biasa, Ustazah punya laptop ni dia tak ada huruf Jawi, jadi minta maaf kalau huruf nga tu dia kadang-kadang dia tertukar jadi rin. Kat sini kepentingan beradab ketika menuntut ilmu. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Okey, slide seterusnya ni merupakan satu gambaran awal lah pada kamu semua. Betapa pentingnya adab ketika menuntut ilmu tu, adab ketika belajar tu. Okey, cuba bayangkan kamu sebagai cikgu dekat situasi 1 dan situasi 2. So, mana satu yang kamu nak? Mana satu yang kamu pilih? Of course lah, situasi 1 dia lebih tenang. Daripada sudut cikgu dia, murid pun sama. Cikgu dapat menyampaikan pelajaran dengan baik, murid pun dapat belajar dengan baik. Berbanding situasi 2. Tengok cikgu dia bercakap, cikgu pun tak senang hati, student pun tak dapat apa. Macam tu lah dia. So, na'udzubillah lah. Situasi 2 ni kalau boleh kita memang tak nak. Tu dia. Okey, kita pergi pada slide seterusnya. Ni antara kepentingan lah beradab ketika menuntut ilmu. Antaranya adalah sebab kita nak dapat keberkatan. Mendapat tu huruf 3 dia punya titik dia, mendapat keberkatan. Kadang-kadang hidup kita ni, kita tak semestinya kaya, tapi berkat. Berkat tu penting. Sebab berkat ni dia menjadikan hidup kita sentiasa tenang, sentiasa harmoni, sentiasa rasa macam dirahmati. Macam itulah. Keberkatan ni satu perasaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Dia sangat special. Sebab bukan semua orang boleh dapat benda ni. Tanda-tanda bila kamu dapat keberkatan ni, kamu rasa tenang, hidup kamu pun mudah, dipermudahkan urusan, tak adalah stres selalu. Tu antara tanda-tanda lah bila kamu dapat keberkatan. Okey, seterusnya mencapai kejayaan hidup serta melakukan kebaikan dan ketaatan. Yalah, kita hidup kat dunia ni mestilah nak berjaya. Tak ada siapa yang cita-cita dia, okey, esok dah besar, saya nak hidup dekat lorong. Saya tak nak lah rumah semua ni, tak nak. iPhone ke apa ke semua tak nak, komputer tak nak. Saya nak hidup miskin, saya nak duduk kat lorong, ada makanan saya makan, tak ada makanan tak apa, mati pun tak apa. Macam tu. Tak ada. Semua orang mesti nak kejayaan. So bila kita nak kejayaan, maka perlulah kita ada adab ketika kita menuntut ilmu. Sebab kalau kita beradab, insya-Allah ilmu senang nak masuk. Okey, yang ketiga, hidup menjadi tenang. Macam tadilah. Kalau kita beradab ni, insya-Allah hidup kita jadi tenang. Dan kemudian masyarakat akan pandang tinggi sebab akhlak kita, akhlak seseorang itu. Okey, next kita pergi pada slide terakhir, iaitu berkaitan dengan akibat tidak beradab ketika menuntut ilmu. Akibat ni kesan lah. Kalau kita sebagai seorang pelajar, kalau kamu semua sebagai seorang murid tidak beradab ketika menuntut ilmu, macam kat kelas tu belajar subjek pendidikan Islam ke, belajar PSB ke, belajar Inggeris ke, belajar apa-apa subjek pun, kalau tak beradab, apakah kesan dia? Mari kita tengok sama-sama. Okey, yang pertama, susah mengingati dan mengikuti ajaran guru. Ini memang betul. Sebab kadang-kadang kita rasa macam susah sangat nak masuk setengah subjek tu. So kita kena tengoklah kenapa. Kemudian berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Of course lah berdosa. Bila contohnya cikgu kata, senyap dengar apa yang cikgu nak cakap ni, kamu pun borak kat belakang. Berdosa dah kat situ. Allah SWT benci. Allah SWT murka. Bila Allah SWT murka, macam-macam lah perkara buruk boleh jadi kat kita. Okey, ilmu yang dipelajari tidak membawa kebaikan pada diri. Ni sia-sialah, penat je datang sekolah kan. Bukan senang nak datang sekolah tu. Nak datang sekolah perlukan effort, perlukan usaha. Macam kamu datang sekolah pakai uniform sekolah, mesti nak kena gosok dulu, kasut nak kena kiwi.
Tapi bila tak beradab, ketika menuntut ilmu sia-sia je. Penat-penat, datang sekolah petang pukul 12, balik pukul 6, pukul 7. Tapi tak dapat apa-apa, sia-sia. Kalau orang Melayu kata, bagai mencurah air di daun keladi. Tu kita tak nak. Okey, mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Macam kamu kat sekolah kan ada macam-macam jenis kawan. So kena pandai ataupun kena bijak pilih kawan. Jangan berkawan dengan orang-orang yang mengajak kepada keburukan. Sebabnya untuk berkawan ni dia ada analogi dia. Kalau kita berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, maka wangilah kita. Sebab minyak wangi tu kan wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang pembuat besi, maka kita dapatlah tempias bau besi tu. Kalau siapa tak tahu, besi ni kalau waktu panas bau dia hanyir. Hanyir. Kamu tahu kan bau hanyir? Mesti pernah pergi dapur tengok mak siang ikan kan. Bolehlah bau ikan tu sikit-sikit. Itulah bau dia, hanyir. Ataupun kalau siapa-siapa yang tak pernah lagi pergi dapur, lepas ni pergi dapur. Tengok bau hanyir tu macam mana. Okey, itulah ibaratnya. Okey, seterusnya ilmu yang dipelajari tidak mendapat keberkatan. Ni kita tak nak lah. Kita nak keberkatan daripada Allah SWT. Seterusnya dipandang hina oleh guru dan rakan. Of course lah, siapa suka kalau orang yang tidak beradab? Tak ada siapa suka. Okey, itu sahaja slide Ustazah hari ni. So kalau ada apa-apa tak jelas, tak faham, boleh tanya dekat grup Telegram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rezeki kita jumpa esok PDPC, InsyaAllah.